Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu kita pada pagi yang mulia ini dalam slot Hikmah Duha. InsyaAllah dalam pertemuan kita pada pagi ini, kita akan membincangkan, kita akan memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala sebagai peringatan untuk kita bersama. Hari ini kita memilih satu ayat yang cukup umum, yang cukup asas kepada kita, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, firman Allah yang bermaksud, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Jadi misi kita di atas muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita adalah hamba. Hubungan kita dengan Allah, Allah pencipta, kita adalah hamba yang beribadah. Dalam konsep ibadah, perlu kita fahami, perlu kita mengerti beberapa perkara supaya amalan ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara syarat penerimaan ibadah ada tiga perkara, ya, ada tiga perkara. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga adalah mengikut amalan yang dipraktikkan, yang ditunjukkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiga perkara ini yang harus kita fahami, harus kita patuhi. Barulah kita akan meraih satu ibadah. Tindakan kita itu menjadi ibadah yang akan hasilkan pahala. Kita akan hasilkan pahala, ya, pahala. Untuk apa pahala tersebut? Pahala inilah yang menjadi bekalan bekalan untuk kehidupan kita seterusnya. Kerana perjalanan kita ini sangat panjang. Ya, dalam ulama menjelaskan, membahagikan 5 peringkat perjalanan kita. Peringkat pertama di Lauhul Mahfuz, di mana alam arwah, di mana roh-roh diciptakan. Kemudian Allah berfirman, alastu bi rabbikum? Semua roh menjawab, qalu bala syahidna. Mereka roh-roh menjawab, bahkan kami menyaksikan engkaulah Tuhan kami. Peringkat yang kedua, alam rahim, alam kandungan. Kita hidup di alam kandungan ibu kita, penuh dengan selesa, makan tak payah cari, kan, terus sampai dan kita boleh membesar dengan baik, cuaca selesa, kan, semua sangat istimewa. Dan proses kehidupan kita yang ketiga adalah alam dunia. Di alam dunia lah ini, iaitu yang setengah ahli ilmu menyatakan ini adalah satu pentas dunia. Pentas dunia, pentas, nama pun pentas, kan. Bila kita masuk pentas, kita kena ikut skrip, pengarah daripada kalau lakonan dengan pengarah skrip filem, kan, dan ataupun sebagainya. Kita hidup di pentas dunia ini, kita kena hidup mengikut skrip peraturan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi untuk kita beribadah, untuk mendatangkan pahala-pahala kepada kita, untuk proses perjalanan kita yang sangat panjang. Yang ketiga, perjalanan kita adalah alam dunia. Yang keempat, alam kubur. Di alam kubur, jika kita baik, maka baiklah. Baiklah kita punya kehidupan di sana. Di sana gelap, amalan kita akan menerangi kita. Di sana sunyi, amalan kita yang akan menemani kita. Di sana tidak ada sahabat-sahabat, tidak ada saudara mara dan sebagainya, amalan kita yang akan menemani kita. Proses perjalanan hidup kita yang keempat. Yang kelima, proses perjalanan hidup kita adalah alam akhirat.
alam kebangkitan, padang mahsyar, mizan dan sebagainya, satu perjalanan yang sangat panjang. Dah tentu kita membuatkan satu persediaan yang sangat baik untuk semasa kita berada di alam dunia ini. Jadi bersegeralah kita mengamalkan amalan-amalan yang baik, ya, dengan puasa, zakat, memberikan pahala, datang pahala, sedekah, beri pahala, beri Allah berikan pahala. Tapi syarat dia 3 perkara tadi. Yang pertama beriman, yang kedua ikhlas, yang ketiga mengikut seperti mana amalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak solat, ikut rukun syarat sah solat tersebut. Tak boleh kita solat main solat je, tengok orang solat kita solat kan. Kita kena belajar bagaimana sifat solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya amalan kita diterima. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang solat, dia solat pun tu, kemudian dia bangkit, dia nak keluar, Rasulullah tegur, farji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik semula solat, kamu belum solat lagi. Maksudnya ibadah tu tak sempurna, tak diterima oleh Allah SWT. Dia tak cukup dia punya tomak ninah dia, kalang kabut, macam solat cari capin, laju je kan, tak cukup tomak ninah tu. Rasulullah tegur lagi, hinggalah ketiga. Kemudian sahabat tu kata, diminta ajar, kemudian Rasulullah mengajar bahawa mesti tomak ninah, rukuk tomak ninah, sujud tomak ninah. Baru amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Amalan-amalan di dunia inilah kan untuk kita beramal di akhirat nanti. Akhirat nanti perjalanan sangat panjang. Kan, perjalanan pencatat amalan tu sangat teliti. Kan, jadi haruslah kita mempersiapkan diri kita, tengok balik adakah kita ini telah mencapai satu peringkat amalan kita tu diterima oleh Allah ke tidak. Tidak. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita perlulah sentiasa muhasabah diri kita kan. Amalan yang Allah terima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Antaranya yang ikhlas tadi, ya. Tidaklah Allah perintahkan kita beribadah melainkan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan diselangi dengan perkara-perkara riak. Jangan ada perkara-perkara yang merosakkan keikhlasan tersebut, maka amalan kita itu akan jadi tidak diterima, ya. Jadi kita mestilah mempersiapkan amalan kita dengan sebanyak mungkin semasa kita hidup di atas muka bumi ini, untuk bekalan hidup kita di hari akhirat nanti. Dan hari akhirat nanti tak berguna dah harta dan sebagainya, wang ringgit dan sebagainya. Pengalaman saya semasa balik daripada Mesir dulu kan, bawa adalah berbaki duit sikit. Kemudian ada urusan di Ipoh tu kan, duit ringgit tu habis, ya. Duit ringgit tu habis. Jadi yang ada duit dolar Singapura ada sikit sebab ada singgah di Singapura, duit dolar Amerika ada sikit, duit Arab Saudi ada sikit sebab ada pergi ke Arab Saudi. Jadi bila duit tu habis di Ipoh tu, saya nak bayar menggunakan duit dolar Singapura, dia tak nak. Dolar Amerika pun tak nak kan. Sebab apa? Mata wang tersebut tak laku dah. Macam mana kita nak bagi laku? Kita kena ubah mata wang tersebut kepada bentuk ringgit. Duit, apapun jenis duit, tak laku dah di alam kubur, tak laku dah di akhirat nanti. Macam mana kita nak mengubah perkara tersebut menjadi amalan yang mulia, supaya duit itu bermanfaat kepada kita? Maka kita akan ubahkan perkara tersebut berbentuk ibadah. Duit itu kita akan ubah berbentuk ibadah, maka duit itu akan bertukar berbentuk pahala. Seperti mana duit tadi, duit dolar US, kita akan tukarkan kepada bentuk ringgit, baru akan dia
berguna, baru dia boleh diguna, baru dia boleh bermanfaat. Dolar apa ni Singapura kita ubahkan kepada bentuk ringgit, baru dia berguna. Begitulah umpama dia. Apa yang kesempatan yang ada, peluang yang ada, kita gunakan sebaik mungkin. Jadi kita ubah berbentuk berharta, kita pergi sedekah, derma, supaya perkara tersebut bermanfaat kepada kita dalam perjalanan kita seterusnya, iaitu alam kubur dan juga alam akhirat. Alam kubur dan juga alam akhirat. Kan? Itu dia. Jadi apa kesimpulan perbahasan kita hari ini? Iaitu kita datang ke dunia ini untuk beramal. Pastikan amalan kita itu memenuhi 3 kategori. Kita beriman kepada Allah, ikhlas kepada Allah, dan mengikuti amalan kita itu seperti yang ditunjuk, diamalkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian ambillah peluang, masa, kesempatan yang ada ini yang Allah berikan kepada kita untuk kita mengubah perkara-perkara untuk menjadikan ia ibadah, ibadah kepada kita, dengan kita melakukan amalan-amalan kebaikan kita. Ya, mudah-mudahan kita dapat beramal dengan segera, tidak menangguh-nangguhkan amalan kita untuk mendatangkan pahala untuk bekalan kehidupan kita di alam kubur dan juga alam akhirat yang sangat panjang. Sekian saja pertemuan kita pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa'afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.